Bila kita buat kebajikan, Nabi SAW beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia berkata apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, diganti dengan kebaikan. Tamhuha, nescaya dia akan hapuskan dosa itu. Maknanya tuan-tuan, kita buat baik dapat pahala satu hal. Tapi dalam pada masa yang sama tuan-tuan, kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam, yang bahagia pengurusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, yang mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya, meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan nikmat sihat tuan-tuan, dapatlah kita datang ke rumah Allah untuk sama-sama menunaikan solat fardu berjamaah, dan kita duduk seketika antara maghrib isyak begitu bersama dalam halaqah ilmu kuliah tafsir kita. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali dalam membincangkan tafsiran Suratun Naba, yang merupakan surah yang ke-78 daripada 114 surah kesemuanya daripada Al-Quranul Karim. Pada malam ini kita menyambung kembali dalam ruangan tafsiran dan juga ulasan daripada ayat-ayat Suratun Naba, ayat yang ke-31 hingga ke-36, iaitu gambaran berkenaan dengan mereka atau golongan yang mendapat kebahagiaan. Jadi kita telah menyentuh sebelum ini tuan-tuan tentang bagaimana Allah SWT memberi gambaran golongan yang memperolehi kecelakaan di akhirat kelak, iaitu mereka dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan neraka itu sangat dahsyat. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasai walau sedikit pun rasa dingin, rasa sejuk di dalamnya. Wala syaraba, begitu juga mereka tidak merasai barang sedikit pun minuman. Dalam neraka terlalu panas, kemudian mereka tidak mendapat barang bentuk minuman illa hamiman wa ghassaq, melainkan air yang panas mendidih, menggelegak, dan juga ghassaq adalah nanah-nanah penghuni neraka yang hanyir, busuk, yang dijadikan sebagai minuman yang merupakan berbentuk azab. Dia bentuk azab kepada
si penghuni neraka. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, neraka bukanlah tempat yang boleh kita kata nak cari pengalaman, kok nanti bila keluar nanti boleh cerita kat orang bagaimana. Tidak tuan-tuan. Tempatnya terlalu azab, terlalu seksa, dan kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dihindarkan atau diselamatkan daripada azab api neraka. Sebab itu tuan-tuan, dalam doa kita tak pernah tinggalkan wa qina azaban nar, selamatkanlah kami ya Allah daripada azab neraka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam ayat yang ke-31 hingga 36 Allah Subhanahu Wa Taala memberi gambaran tentang golongan yang memperoleh kebahagiaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan memperolehi kejayaan, iaitu mereka dimasukkan ke dalam kebun-kebun yang dipenuhi dengan anggur, buah-buah anggur, wa kawa'iba atraba, begitu juga dengan anak-anak gadis, remaja, bidadari remaja yang sebaya, wa ka'san dihaqa, dan juga gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu kata-kata yang sia-sia dan dusta. Semuanya sebagai balasan daripada Tuhanmu dan pemberian yang begitu banyak, yang setimpal. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan mengenai orang-orang yang beroleh kebahagiaan serta ganjaran yang disediakan kepada mereka di hari kiamat, berupa kemuliaan dan nikmat yang berkekalan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 31, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka ini memperolehi kejayaan, iaitu mereka akan terlepas daripada diazab dalam api neraka. Mereka menikmati keindahan taman-taman yang dihiasi dengan pepohon kayu yang rindang, dan juga anggur yang berbuah ranum lagi enak rasanya. Mereka akan dianugerahi bidadari syurga yang cantik rupawan, terpegun dan terpesona apabila memandangnya. Mereka ini mempunyai persamaan umur dan melayan tuannya dengan pelbagai minuman syurga yang tidak memabukkan. Al-a'nab ataupun anggur dalam ayat ini kalau diperhatikan telah diatafkan kepada al-hadaiq, iaitu taman-taman. Dalam kaedah bahasa Arab, ini dinamakan sebagai ataf khas, ataf khusus kepada ataf am, bagi menunjukkan betapa agungnya penciptaan ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menafsirkan ayat mafazan, iaitu mendapat kejayaan, sebagai tempat persiaran. Tafsiran ini telah disokong oleh Ibn Katsir, dan beliau berpendapat penafsiran ini adalah wajar kerana Allah SWT menyebut selepas ayat itu ialah ganjaran yang berupa taman. Justru taman selalunya difahami sebagai kebun-kebun yang ditanami dengan pelbagai pokok seperti tamar dan seumpamanya. Dalam surah An-Naba ayat 35, Allah SWT menjelaskan, la yasma'una fiha laghwan wala kizabah. Dalam neraka ini mereka tidak mendengar, dalam syurga ini mereka tidak mendengar barang satu pun kata-kata yang lara, yang sia-sia, wala kizabah, dan juga kata-kata yang dusta. Maknanya tuan-tuan, mulianya syurga ini tak ada perkataan yang sia-sia di dalamnya. Kita di dunia ini boleh jadi macam-macam tuan-tuan, ya. Dalam apa ni, bicara seharian kita boleh jadi banyak seluruh yang tak ada makna pun, ya. Tak memberikan apa-apa kebaikan pun, ya. Boleh jadi kadang-kadang tutur kata bicara seharian kita, ya, tidak memberikan apa-apa makna
dan juga kebaikan. Silap-silap membawa kepada kizabah, membawa kepada apa yang disebut sebagai pendustaan, pembohongan. Apatah lagi lebih jauh daripada itu, membawa kepada fitnah. Ini tuan-tuan. Jadi bagaimana mulianya syurga itu, Allah SWT lindungi syurga ini daripada sebarang kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata yang dusta. Tidak ada dalam syurga itu perkataan-perkataan seumpama ini. Maka perkara ini turut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah At-Tur As-Sur ayat 23. Yang bermaksud tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Gambaran ini adalah untuk melakarkan betapa bersihnya suasana dan persekitaran syurga, atau dalam ungkapan para sastrawan sebagai tempat yang sejuk mata memandang, menenangkan jiwa yang tak keruan. Keadaan ini berbeza sama sekali dengan suasana dan realiti kehidupan di dunia ini. Di dunia hari ini, orang-orang mukmin mendengar berbagai ungkapan yang boleh melukakan perasaan dan menyakitkan hati. Adapun dalam syurga tidak ada percakapan-percakapan lara, sia-sia yang tidak mengandungi sebarang faedah. Tuan-tuan, di dunia ini kita terdedah berbagai lagi penipuan. Saya nak khabar lah, kadang-kadang dalam urusan muamalat kita, urusan apa, jual beli dan sebagainya, urusan keperluan harian kita pun penuh dengan apa yang disebut sebagai kizab, satu bentuk penipuan. Nak beli buah duku, tengok harga dia tulis apa nama, RM5, tuan-tuan, contoh dia tulis RM3. Kita pun nyasar berat kereta, nak beli, rupanya RM3.5 kilo. Dia bukan RM3 sekilo. Tengok setengah kilo tu kecil dia tulis tu. Kita bawa kereta, tuan-tuan, oh murah ni. Orang tempat lain masih lagi RM5 sekilo, contohlah tuan-tuan. Maknanya masih lagi dalam bentuk penipuan atau tipu daya. Kita tertipu. Di syurga, tuan-tuan, tak ada benda-benda penipuan seumpama itu. Semuanya baik-baik belaka, tuan-tuan. Nak gambarkan hebatnya syurga ini, kita tak jumpa dah. Di dunia ini barangkali banyak, tuan-tuan, kita terjebak, terpedaya, tertipu, dan berbagai lah, tuan-tuan, yang berlaku kepada kita. Disangkakan itu, rupanya sebaliknya, tuan-tuan, dan seumpamanya. Jadi itulah dia bezanya kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Akhirat itu dalam syurga khususnya, tidak ada, Allah SWT memberi jaminan wala kizaba, dan dalamnya tidak ada langsung bentuk pendustaan atau penipuan ataupun trik dan sebagainya. Dalam syurga tidak ada percakapan lara yang tidak mengandungi sebarang faedah. Di sana juga tidak ada ucapan-ucapan yang mengandungi unsur dosa dan perbohongan. Syurga adalah tempat tinggal yang penuh dengan kesejahteraan, serba lengkap dan serba sempurna. Serba-serbi ada, lengkap dan sempurna. Maknanya, tuan-tuan, barangkali kita kata kita hidup di rumah kita atau di dunia ini, kita rasa lengkap dah, tuan-tuan. Itu ada, ini ada, kenderaan ada. Dalam syurga, tuan-tuan, lagi lengkap. Sehingga satu orang yang mana berada dalam syurga itu, dia merasakan dia telah mendapat nikmat yang besar, begitu hebat. Rupanya, tuan-tuan, barangkali yang dia dapat itu biasa-biasa lagi dalam kalangan ahli-ahli syurga yang lain. Ada yang lebih tinggi daripada itu, tuan-tuan. Sebagai satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, menceritakan satu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada neraka setelah tamat tempoh azabnya, dan dia merupakan orang yang terakhir sekali dikeluarkan daripada neraka. Dan dia keluar daripada neraka itu dalam keadaan merangkak. Mana, tuan-tuan, bayangkanlah, tak tahulah berapa ribu tahun dia punya azab, dan dia setelah tamat tempoh sesuatu, tuan-tuan, walau bagaimanapun orang yang ada iman, maknanya ada lafaz, maknanya dia tahu bahawa Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, setelah selesai mereka diazab berdasarkan dosa mereka, mereka akan dikeluarkan. Sebab itu gambaran
akhirat itu tuan-tuan dia ada 3 situasi. Satu, golongan yang terus masuk syurga direct, dia tak transit dah ke neraka tuan-tuan, dia terus dia masukkan ke dalam syurga. Satu lagi golongan terus masuk neraka dan dia tak keluar-keluar dah daripada neraka selama-lamanya. Satu lagi golongan dia ke neraka terlebih dahulu, diazab berdasarkan dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia satu ketika dahulu tuan-tuan, tapi akhirnya dia akan dikeluarkan juga daripada neraka kerana dia ada iman. Kerana Nabi SAW beritahu, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang menyebut tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, nescaya dia akan masuk syurga kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi bukanlah maknanya sebagai satu kita ambil jalan mudah mengukur masuk syurga juga lah. Tak apalah kalau gitu, neraka lah dulu, buatlah dosa pun tak dah lah neraka juga, lah syurga juga. Bukan begitu tuan-tuan. Jadi syurga neraka ni, neraka khususnya bukan tempat yang kita kata tak apalah kalau ke neraka lah kan masuk syurga juga. Bukan begitu. Kerana terlalu azab dalam keadaan neraka itu. Bahkan dalam ayat yang sebelum ini kita telah menyebut, telah melihat bahawa Allah SWT menjelaskan, ya, walan nazidakum, dan kami tidak akan tambah, fazuku, maka rasailah akan azab neraka yang sangat pedih ini, falan nazidakum illa azaba, dan kami sama sekali tidak akan tambah bagi kamu wahai ahli neraka, melainkan yang kami tambah ialah azab. Maknanya makin lama makin dahsyat, makin lama makin dahsyat, makin lama makin dahsyat. Itu gambaran neraka tuan-tuan. Beza dengan di dunia. Di dunia ni kalau masuk penjara, boleh jadi tuan-tuan kerana berkelakuan baik dan sebagainya, dia mungkin diringankan. Mungkin sepatutnya tempoh sekian dia dikeluarkan lebih awal. Contohnya tuan-tuan, neraka buat baik mana sekalipun, ya, dia seorang penghuni neraka yang sangat baik, ya, makna berperangai baik, dia tidak akan diringankan azab. Bahkan falan nazidakum illa azaba, sama sekali kami tidak akan tambah bagi kamu, melainkan yang kami tambah ialah azab seksa. Ini gambaran neraka tuan-tuan, ya. Baik. Sebagai dalam ayat yang ke-36 Allah SWT menyebut jazaan min rabbika ata'an hisaba. Semuanya ini sebagai satu bentuk balasan daripada Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Hisab ni maknanya pemberian yang setimpal dengan apa yang pernah kamu kerjakan. Allah memberikan mereka balasan lantaran keimanan yang mereka tunjukkan dan amal kebajikan yang mereka telah lakukan di dunia. Allah menganugerahkan mereka dengan berbagai kelebihan dan ihsan yang mencukupi buat mereka dan merangkumi semua perkara berdasarkan janji Allah SWT dengan mereka. Allah telah berjanji kepada mereka iaitu memberikan gandaan pahala atas setiap kebajikan yang dikerjakan dan mengampunkan segala dosa yang dilakukan. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu yang mudah tuan-tuan ialah, ya, bila mana kita dituntut solat 5 waktu sehari semalam. Kita buat 5 tuan-tuan, kita jangan lupa bahawasanya yang 5 yang kita buat ni sebenarnya tetap dia termasuk 50 waktu yang asal. Seperti mana hadis dalam peristiwa Mi'raj, Nabi SAW ketika naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di Sidratil Muntaha. Setelah Nabi selesai di langit yang ke-7, Nabi turun langit yang ke-6. Nabi Musa AS tanya, ma farada rabbuka ala ummatika ya Muhammad, apakah ya Tuhanmu fardukan kepada umatmu wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Nabi SAW, khamsina salatan, semayang 50 waktu. Nabi Musa kata apa? Irja' ila rabbika ya Muhammad, baliklah semula kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Masa tu dah langit ke-6 tuan-tuan, dah turun langit ke-6. Fas'alhu takhfif, minta kurang, minta ringan dengan Allah. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika, sesungguhnya umatmu tak mampu nak semayang yang demikian itu 50 waktu. Tuan bayangkanlah, memang inilah sebenarnya tujuan kita dicipta oleh Allah SWT. Allah beritahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak akan menciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk mereka menyembah aku.
untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Jadi tak pelik tuan-tuan, kenapa Allah suruh kita solat 50 waktu sehari semalam. Seolah tuan-tuan, kalau kita buat satu huraian yang simple, bermakna kalau 50 waktu solat yang kita kena lakukan, kita ada 24 jam satu hari, lebih kurang 22 minit begitu tuan-tuan sembahyang. 22 minit sembahyang, masuk waktu pula maghrib, subuh 1, 22 minit kan subuh 2, 22 minit kan subuh 3, kan subuh 4, subuh 5, subuh 6, subuh 7, 8, 9, 10. Habis subuh, tunggu zuhur pula. Tuan-tuan bayangkanlah. Ya, lepas tu zuhur 1, 20 minit tu kan zuhur 2, zuhur 3, zuhur 4, zuhur 5, zuhur 6, zuhur 7, zuhur 8, zuhur 9, zuhur 10. Habis zuhur, tunggu asar pula tuan-tuan. Agak masa bila kita nak buat benda lain tuan-tuan? Ya. Tengok bola tak dah, tak dah dah tuan-tuan. Ya. Memang atas tiga sejadah betul-betul sembah Allah Subhanahu Wa Taala 100% dalam kehidupan kita. Tapi Allah itu Maha Pemurah. Sehingga Nabi SAW atas pandangan nasihat Nabi Musa alaihissalam, Nabi kata, "Lam azal arja' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa Musa alaihissalam." Aku tak putus-putus ulang-alik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan juga Musa alaihissalam. Hatta qala Rabbi, sehingga Tuhanku berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawat." Itulah dia sembahyang 5 waktu yang difardukan kepada umatmu. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap siang dan juga malam. Di kulli salatin asyara, setiap satu solat yang kalian kerjakan dikira 10 waktu yang asal. Maknanya tuan-tuan, kita buat sekali je maghrib, tapi Allah kira 10 kali maghrib yang sepatutnya kita kena buat. Fatilka khamsuna salah, maka demikian jadilah kembali 50 waktu yang aku suruh kamu buat tuan-tuan. Dan kemudian hadis itu tidak terhenti di situ. Kemudian Allah SWT bercerita lagi dalam hadis kursi ini, "Idza hamma 'abdi bihasanatin", wahai Muhammad, kalaulah hamba-Ku itu berniat untuk melakukan kebaikan, kutibat lahu hasanah, ditulis baginya satu pahala kebaikan. Wa in 'amilaha, dan sekiranya dia yang diniatkan tadi dia buat, dikerjakan je, kutibat lahu asyarah, ditulis baginya 10 pahala. 10 maknanya macam dia buat 10 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi ceritakan al-hasanatu bi'asyari amsalnya. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah akan gandakan pahalanya 10 kali ganda seumpamanya. Bahkan lebih daripada itu, ila sab'u mi'atin di'fin, sehingga 700 kali ganda. Dia boleh jadi bukan 10 kali ganda, boleh jadi sampai 700 kali ganda. Maknanya standard rate, flat rate dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan sedekah RM1, seumpama tuan-tuan sedekah RM10. Kalau tuan-tuan masuk RM10, seolah tuan-tuan sedekah RM100. Tuan-tuan masuk RM100, seolah tuan-tuan sedekah RM1000. Ni tuan-tuan. Tapi dia boleh jadi lebih daripada itu, ila sab'u mi'atin di'fin, sehingga 700 kali ganda. Itu tak tahulah tuan-tuan ya. Tuan-tuan bawa lah kalkulator. Ngira. Tapi bukan bermakna gandaan itu menyebabkan kita makin sikit sedekah kita. Jangan pandang kok kecil. Oh, kalau dah RM10, RM100 kemana dah tu kayaknya. Cadang nak bagi 100, tapi dah RM10 pun dah kira 100. Ya. Bagi 10 je lah. Tak, bukan begitu tuan-tuan. Maknanya galakan kepada kita satu motivasi kepada kita, lagi banyak kita bagi tuan-tuan, lagi besar gandaan pahalanya, ya. Maknanya akan dikira tetap 10 kali ganda dan boleh jadi sehingga 700 kali ganda. Wa idza hamma 'abdi bi sayyi'atin, dan Allah cerita lagi, kalaulah hamba-Ku itu berniat untuk melakukan dosa, walam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, baru niat saja, ya, maka tidak ditulis baginya dosa. Dosa niat tak dikira lagi dosa. Wa in 'amilaha, kalau dia buat juga apa yang diniatkan tadi, kutibat lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah perintahkan malaikat tulis baginya satu dosa. Maknanya tuan-tuan, dalam perilakuan kita seharian, dosa dan pahala ini walau bagaimanapun, kalau satu orang hidupnya buat dosa, pahala sama banyak setiap hari.
Setiap hari dia buat dosa 10, dia buat pahala 10. Maka nisbahnya berapa tuan-tuan? 10 nisbah 100. Tetap amal baik itu akan mendahului dosa-dosa dia. Maknanya Allah nak bagi peluang kepada kita supaya jangan kita dicampakkan dalam api neraka di akhirat kelak. Dengan apa? Allah gandakan amalan-amalan kita. Ya, zikir kita, puasa kita, sedekah kita, solat kita dan sebagainya. Maknanya dalam bahasa yang lain, seolah-olah Allah nak beritahu kepada kita, hei hamba-hambaku, mu tak ada sebab masuk neraka. Sebab aku dah buat. Macam tuan-tuan bila main badminton, ya, ibaratkan kita pihak lawan dah bagi 10 dah, dia kosong lagi. Alih-alih main-main kalah juga. Bansat benar lah tuan-tuan. Dia dah starting 10 kosong. Sepatutnya kita 10, ya, nak tunggu jauh tuan-tuan, 10 mata ni, ya, tapi kalah juga. Yang itu yang menjadi persoalan, kenapa masih ada lagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicampakkan dalam api neraka? Kerana, ya, tuan-tuan, bila mana hidupnya itu dia tidak melakukan kebaikan, ketaatan, bahkan dipenuhi dengan dosa-dosa. Akhirnya walaupun dosa yang bersifat satu akan menguasai amalan dia sehingga melayakkan dia dicampakkan dalam api neraka. Itu tuan-tuan. Walaupun dia punya poin tu gerak 1, buat baik 10 gerak. Tapi kerana dia meninggalkan kebaikan, dia meninggalkan ketaatan, maka dia dapat padanya dosa. Walaupun dosa tu dikira 1, tapi 1 itu akhirnya melayakkan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Maka begitulah tuan-tuan, bila mana Allah SWT memberikan gandaan pahala atas setiap kebaikan, kebajikan yang dikerjakan, dan Allah mengampunkan dosa. Bukan sekadar buat baik tuan-tuan. Allah, bila kita buat kebajikan, Nabi SAW beritahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, diganti dengan kebaikan. Tamhuha, nescaya dia akan hapuskan dosa itu. Maknanya tuan-tuan, kita buat baik dapat pahala satu hal. Tapi dalam pada masa yang sama tuan-tuan, kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Tuan-tuan, kita datang solat berjemaah ni, setiap langkah kita tuan-tuan ke masjid ini dikira pahala dan dihapuskan dosa. Kalau ada dikirakan jarak daripada rumah kita ke masjid ni 30 tapak contohnya tuan-tuan, maknanya kita dapat 30 pahala, kali 10 jadi 300 pahala. Dalam pada masa sama dia akan menghapuskan 30 dosa. Buat baik dapat pahala, dosa apa? Dapat pahala, dosa apa? Tuan-tuan bayangkan. Sebab itu pada dasarnya tidak ada sebab umat Muhammad ini dicampakkan dalam neraka kerana nisbah amal baik dan juga dosa itu, walaupun ada, dosa ini tak akan dapat menguasai ataupun pintas amal kebaikan. Tapi bila mana dia berhenti buat baik, dia berhenti melakukan ketaatan, maka walaupun dosa itu satu, akhirnya dia akan menguasai. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Pedoman hidup dan juga hukum hakam di sebalik ayat 31 hingga 36. Kita lihat pertama, iaitu di mana Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang berwaspada daripada melanggari perintah Allah dengan 5 perkara. Tuan-tuan, ya? Jadi maknanya, sebab apa takwa ni, dialah Allah sebut dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Mana takwa ni adalah tempat bagaimana Allah melihat hamba-hambanya. Ya. Kerana takwa itu ialah apa? Imtisalu awamirillah, tunduk patuh segala titah perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala tegah larang Allah. Jadi orang yang bertakwa ni dia sentiasa buat apa yang Allah suruh dan dia akan meninggalkan apa yang Allah tegah.
Maka di situ Allah SWT menjanjikan 5 perkara kepada orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang berwaspada daripada menanggari titah perintah Allah. Pertama, iaitu janji Allah ialah kejayaan, iaitu keselamatan, kejayaan dan pelepasan daripada apa yang dirasai oleh para penghuni neraka. Maknanya selamat daripada api neraka. Orang yang bertakwa, pertama jaminannya ialah mafaza, dia selamat daripada api neraka. Yang kedua, mereka ini akan menikmati keindahan persiaran dalam taman yang dihiasi dengan berbagai pohonan dan menikmati keenakan buah-buahannya. Tuan-tuan, kita sekarang ni pun kemai lagi dah. Remutan pun ada. Nah, doku pun dah ada keluar. Dokong pun dah ada keluar. Baru-baru ni manggih keluar, tuan-tuan. Letak atas meja buah bakar tu, kemai lagi. Allah, sedapnya. Ini dunia baru, tuan-tuan. Ya, dunia. Ya. Ini baru dunia. Itu pun kita rasa best dah, tuan-tuan. Ya. Dengan buah-buahan. Ya. Duku, dokong, lansat. Satu hal dah. Ya. Lepas tu, lama kan keluar pula apa? Buah mata kucing pula. Diselangi dengan durian di sini, di sana dan di sini. Dan berbagai, tuan-tuan. Maknanya inilah bentuk gambaran, ya, kenikmatan. Ya. Kenikmatan yang mana kalau kita dapat menikmati ni, tuan, masya-Allah, tuan, ya. Rambutan ada kuning, rambutan gading, rambutan anak sekolah, rambutan gula batu, rambutan itu, rambutan ini, dah kita pun tak reti nyebut, tuan-tuan, ya. Bayangkanlah. Terlalu, ya, itu dunia ni pun kita rasa hebat, best dah, tuan-tuan. Apatah lagi di akhirat kelak, tempat yang, ya, la ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tempat yang tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tempat ini, syurga ini, tempat yang tak pernah tergambar di pemikiran manusia. Kita diceritakan, tuan-tuan, tapi kita masih lagi menggambarkan keadaan syurga itu dalam bentuk konteks apa yang kita, gambaran kita, tuan-tuan. Tapi syurga, Allah kata apa? La khatara ala qalbi bashar, tak terlintas di pemikiran manusia. Guna gaya, tuan-tuan. Ya. Cerita gambaran itu ada, tetapi bukan sebagaimana yang kita gambar syurga ni, tuan-tuan. Bayangkan apa? Sungainya mengalir itu daripada susu yang tak pernah berubah rasanya, tak pernah basi. Sungai yang mengalir daripadanya madu. Ya, madu, tuan-tuan, madu, sungai madu, ya. Kita beli madu jenuh kena tipu. Itu kata dunia ni, tuan-tuan, ya. Madu asli bang, madu tualang, ya. Rupanya dah madu buatan, tuan-tuan, ya. Simpan lama sikit berkerak gula di bawah. Rupanya lebah, bukan lebah angkut madu, sari bunga, ya. Dimasaknya gula letak tepi sarang. Tuan-tuan, macam-macam style, tuan-tuan. Jadi di syurga, tuan-tuan, tak risau dah nak sebotol-sebotol madu dah. Sungai itu adalah sungai madu. Dan juga sungai yang terdiri daripadanya, ya, daripada jus buahan. Kita mungkin boleh imagine, tapi sebenarnya tidak lagi begitu sebagaimana yang dimaksudkan. Bahkan lebih lagi daripada itu, tuan-tuan. Ya. Jadi mereka ini, penghuni syurga ini, orang yang bertakwa ini, mereka dijamin menikmati keindahan taman-taman syurga. Dengan lain perkataan, mereka ini menikmati pemakanan yang serba cukup dan sehat. Kemudian yang ketiga, bersukaria dengan para bidadari yang mempunyai bidang dada yang menarik mata memandang. Malah para bidadari berkenaan juga sebaya dari segi umur dengan mereka. Ia boleh disifatkan sebagai kepuasan hawa nafsu. Di dunia ni, tuan-tuan, kita dituntut untuk menjaga hawa nafsu. Di akhirat, tuan-tuan, dalam syurga, maka, ya, kita tidak, masa itu tidak ada lagi halangan dan larangan. Masuk syurga saja selesai lah. Ini, tuan-tuan, ada orang menanya, orang perempuan lah menanya, dah tu ustaz, guna gaya, ya. Kamu ni guna cerita, kata dia. Gaduh ke?
orang perempuan tuan-tuan ya. Tuan-tuan. Ya, saya pernah ceramah satu tempat tuan-tuan, tapi masa tu muslimat ramai lah. Ya. Aku kuliah duha tuan-tuan, masjid negeri. Ya. Dan guna gaya kami orang perempuan ni. Ya. Tuan-tuan, sebenarnya Allah beri gambaran kepada kita dalam bentuk kenikmatan syurga. Tapi tuan-tuan, nak ceritakan, dalam syurga ni tak ada dengki dah. Tak ada, bahkan ya, isteri-isteri yang salihah ni dia jadi chief of bidadari. Dia lebih hebat daripada bidadari. Nak kata mana tuan-tuan? Bahkan sebenarnya keadaan syurga ini, siapa-siapa masuk pada masa tu tak ada dah sifat rasa dengki, jealous, tak ada dah tuan-tuan. Masuk syurga tu dah nikmat dah. Ustaz kata masuk, bau syurga pun dah sudah nikmat tuan-tuan. Ya. Para mereka yang diberi kelebihan dapat mencium bau syurga, walaupun lagi 500 tahun perjalanan mereka dah cium baunya, itu pun dah nikmat tuan-tuan, apatah lagi masuk dalam syurga. Jadi kerana terlalu nikmat syurga ini yang tak dapat digambarkan oleh pemikiran kita tuan-tuan, asal masuk saja kita dah tak fikir dah benda lain sebenarnya tuan-tuan ya. Cuma diberi dalam bentuk gambaran yang mananya yang boleh kita berimajinasi, bahkan sebenarnya dia lebih lagi daripada itu. Ini gambaran syurga tuan-tuan ya. Nah, sebab itu timbul juga persoalan kalau satu orang wanita dia berkahwin dengan, dia pernah di dunia dulu ada 4 orang suami. Suami pertama meninggal, lepas tu kahwin dengan suami kedua, tak lama tu meninggal juga ya. Kahwin suami ketiga, meninggal juga tuan-tuan. Suami keempat meninggal juga ya. Jadi kat akhirat besok dia nak duduk dengan suami yang mana satu? Ini satu hal juga tuan-tuan ya. Ini ya, para ulama membahaskan dia akan duduk bersama dengan yang paling beriman. Dalam empat suami itu, mana yang paling beriman, dia akan berada di sisi suami tersebut tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini nak gambaran tentang bagaimana keadaan nikmat syurga. Yang keempat, golongan yang bertakwa ini dijamin menjamu selera. Mereka ini menjamu selera dengan minuman yang mengandungi arak tetapi tidak memabukkan. Sebab itu di dunia kita diharamkan arak. Arak ni tuan-tuan, dia adalah air perahan buahan asalnya ya. Daripada anggur dijadikan wine tuan-tuan. Apa lagi, dan berbagai lah tuan-tuan ya. Kalau di zaman jahiliah dulu mereka peram kurma ni diperam, ditapai sehingga menjadi satu bentuk minuman yang mereka minum tuan-tuan, arak daripada kurma yang ditapai. Mereka juga buat arak daripada gandum yang ditapai, maknanya sehingga berbentuk satu minuman yang mana kalau minum mabuk tuan-tuan ya. Kita pun ada juga tuan-tuan, tuak tu kan, air nira tu, masa dia baru ambil okey lah, tapi bila ditapai di tempoh-tempoh tentu dia akan jadi tuak, nabiz. Bila jadi nabiz, yang ini tuan-tuan kalau minum memabukkan ya tuan-tuan. Tapi dalam syurga ya, yang dilarang di dunia dulu semuanya dihalalkan. Kenapa? Yang ada dalam syurga halal belaka. Dia adalah daripada air yang yang diperah jusnya itu ya. Dan ketika itulah yang dikatakan yang Allah sebut dalam surah Al-Waqiah ayat 19, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Yang mereka minum arak dalam syurga itu dalam keadaan mereka tidak merasa pening karenanya dan juga tidak merasa mabuk. Ini kehebatan tuan-tuan ya. Di dunia kita diminta sabar je, tak payahlah, macam-macam jenis air ada tuan-tuan, pergilah pasar malam ya, berwarna-warni air ada, minumlah orang halal dulu. Kat akhirat besok kalau berasa teringin sangat di dunia dulu, kau teringin sangat sebenarnya guna gaya rasanya brandy ni, contoh tuan-tuan itu jenama ya. Apa yang dikatakan wine ni sedap sangat gegamaknya ya. Contohnya tuan-tuan, akhirat besok beramallah di dunia ni, kat akhirat besok lebih hebat daripada itu tuan-tuan, diberikan kepada penghuni syurga. Itu yang keempat.
Di mana dalam syurga itu mereka diberi minuman yang mengandungi arak tapi tidak memabukkan. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Surah Al-Waqiah ayat 19. Mereka tidak berasa pening kerananya dan juga mereka tidak pula merasa mabuk. Dan yang kelima, yang terakhir, iaitu mereka mendapat keamanan dan ketenteraman jiwa dalam syurga kerana mereka tidak akan mendengar para penghuninya bercakap kata yang kasar, lagi kesat dan kata-kata yang dusta. Kat sini tuan-tuan, di dunia ni macam-macam. Orang Pahang kalau pergi dengar tengok orang Melaka cakap, tak lagi tuan-tuan kita. Ya? Kita kata dia cakap kasar, tapi dia cakap sama-sama dia orang biasa, tuan-tuan. Ya? Belah Terengganu gitu juga. Ya? Perkataan bodoh tu jadi mainan je. Sini kejap bodoh. Bodoh di ujung tuan-tuan. Tapi orang Pahang kita, aduh, dipanggil kita bodoh. Tuan-tuan. Dalam syurga tuan-tuan tak ada dah. Ya? Bagi orang sana tak ada orang Terengganu sama dia, tak ada masalah. Kita orang Pahang ni jiwa lain tuan-tuan. Ya? Jadi maknanya mereka tidak mendengar daripada penghuni berkata kata-kata yang kesat dan dusta meskipun dalam majlis minum dan bersukaria. Ini berbeza dengan penghuni di dunia di mana mereka akan mabuk, dan apabila mereka mabuk mereka akan mencarut dan bercakap dengan bahasa yang kesat, kasar dan juga ya, bahasa-bahasa yang hodoh. Ya. Ahli-ahli syurga sekalipun mereka meminum minuman arak, tetapi akal mereka tidak berubah dan mereka tidak akan berkata dengan perkataan-perkataan yang orang macam orang mabuk tuan-tuan, dia cakap dekat sedar. Dia ikut dia je. Ya, nama pemabuk. Ya. Setelah diperincikan satu persatu nikmat yang dikecapi oleh penghuni syurga, Allah menegaskan bahawa itu semua adalah pemberian darinya. Allah memberikan mereka dengan pemberian yang benar-benar mencukupi dan memenuhi hajat keperluan manusia, bahkan lebih daripada itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada halaqah yang akan datang kita sambung tafsiran kita daripada ayat yang ke-37 hingga 40 bagi membincangkan ayat-ayat daripada surah An-Naba, surah yang ke-78 daripada Al-Quranul Karim, dan kita akan bincangkan dengan lebih panjang lebar insya-Allah. Saya cukuplah sekadar itu untuk perkongsian halaqah pada kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang dhaif kelemahan dari saya sendiri mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.